Okay, sebelum cikgu bagi soalan untuk ikatan kimia, cikgu tak bagi lagi soalan, mungkin sekejap lagi cikgu bagi soalan dekat awak. Okey, untuk modul yang cikgu minta awak ambil kat rumah cikgu tu ada 2 orang lagi lah yang tak ambil, iaitu Tuan Siti Aisyah kelas 5 Syifa dan Nurul Hannah. Okey, Nurul Hannah kelas 5 Bina. So yang lain cikgu rasa dah settle, dah ada belakang dah. Okey, jadi kita boleh gunalah modul yang ada dah tu untuk ikatan kimia dan dan tajuk-tajuk seterusnya. Jadi cikgu tak perlulah untuk bagi kat awak dalam Telegram supaya awak salin ke macam mana. Okey, so kita terus guna modul. Okey, so kita continue tajuk yang berikutnya, iaitu kita nak buat revision berkenaan dengan tajuk tajuk ikatan kimia ni. Cikgu. Ya. Kalau nak besar skrin boleh lagi. Cikgu tekan nak panah 2 tu. Ni sini. Ni. Okey. Thank you. Dia iPhone ni kan dia banyak kita kena beli dia punya ni. Kalau kita guna banyak-banyak dia jadi full. Cikgu pun banyak kena delete pun semua. So kita masuk ikatan kimia ni. So ikatan kimia ni kalau kita belajar pada permulaan tajuk itu, iaitu kita fokus kepada 2 dulu ikatan kimia, iaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Kejap ya. Ikatan kovalen. Ikatan ion ini kalau kita nak kenal dia adalah antara logam dengan bukan logam. Manakala kovalen adalah antara bukan logam dengan bukan logam. Okey. Macam mana kita nak kenal logam? Kalau dia bagi unsur tersebut, contohnya natrium, kalium tu kita boleh tahulah dia logam. Tetapi kalau dia bagi X, Y, Z tu macam mana kita nak tahu X, Y, Z itu logam ataupun bukan logam? Maka kita boleh tengok dari segi EV dia, electrovalence dia. Electrovalence untuk logam 1, 2 dan 3. Electrovalence untuk bukan logam adalah 4, 5, 6, 7. Okey, 8 kita tak ambil untuk ikatan kimia sebab 8 itu dia sudah mencapai susunan elektron oktet, maka ia tidak perlu mengikat ikatan dengan unsur-unsur lain. Sebab itulah, okey, 8 elektrovalen dah 8, contohnya unsur kumpulan kumpulan 18, dia hadir sebagai monoatom. Okey, kalau gas neon Ne saja sebab dia sudah oktet. Okey, tetapi unsur-unsur lain bila dia tidak oktet, maka dia akan membentuk ikatan lah dengan unsur lain supaya ia menjadi susunan elektron seperti susunan elektron gas adi, iaitu sama ada oktet ataupun duplet. Okey. Jadi di sini kalau untuk ikatan kovalen adalah antara bukan logam dengan bukan logam, maka kita nak kenal bukan logam, kita tengok EV dia, electrovalence dia. Electrovalence bukan logam, kita ada 4, 5, 6, 7. Yang ni pun 4, 5, 6, 7. Okey. Perlu diingatkan okey. EV ini dia ikut kepada bilangan P, di mana bilangan P sama dengan bilangan E jika sesuatu unsur itu dalam keadaan atom ataupun dia punya jenis zarahnya adalah atom. Jadi EV ni dia ikut bilangan proton ataupun bilangan elektron nak tahu EV ni. Okey, macam mana nak tahu EV? Contohnya dia bagi X, okey, dia punya perwakilan piawai X adalah 39. Okey, 39. Okey, tak boleh tekanlah X dia bagi perwakilan piawai dia 39, 19. Okey. Jadi kita tahulah perwakilan piawai 39 ni adalah nombor nukleon. 19 ni adalah nombor proton. Okey, nombor proton ni adalah sama dengan bilangan P. Bilangan P pula adalah sama dengan bilangan E. Okey, bilangan E dia 19.
Jadi kalau nak tahu EV, kena tulis susunan elektron dululah. Susunan elektron dia 2, lapis 1. Maka daripada susunan elektron barulah kita dapat EV dia berapa. Ni nak tahu EV ni. Nak tahu electrovalence ni berapa, kita kena tengok bilangan proton. Kalau dia tak bagi bilangan proton, tengok bilangan elektron. Kita boleh tulis susunan elektron, daripada susunan elektron kita dapat EV dia. Okey. Jadi kalau EV nak tahu EV logam ini electrovalent dia 1, 2, 3, bukan logam 4, 5, 6, 7. Okey, dan lapis EV lapis ni dia tidak react dengan unsur lain. Kalau lapis ni kita kata dia sudah oktet. Bila oktet, dia tak perlulah bertindak balas dengan unsur lain. Okey, dia tak perlu menderma, dia tak perlu menerima ataupun dia tak perlu berkongsi elektron. Okey, sebab apa? Sebab dia dah stable dah. Okey, susunan elektron dia sudah mencapai susunan elektron oktet. Jadi apa yang perlu kita tahu kat sini lagi, bila logam EV dia 1, 2, 3, maka sifat logam ini dia akan lebih cenderung untuk lepaskan EV dia. Lebih cenderung untuk lepaskan EV dia. Okey, cikgu tulis dengan tulisan lain sebab nampak beza. Okey, bukan logam pula. Kalau EV dia 4, 5, 7, maka sifat bukan logam pula dia lebih cenderung untuk terima elektron. Ni pun sama. Ni bila EV dia 4, 5, 7, memang sifat bukan logam, dia lebih cenderung untuk terima elektron. Ni pula dia lebih cenderung untuk terima elektron. Okey. Jadi bila dia terima, apa yang berlaku pula? Bila dia lepas, okey? Bila dia lepas, maka dia lepas elektron kan? Maka dia akan membentuk ion, okey, bercas positif ataupun dikenali sebagai cation. Okey. Manakala, okey, yang terima pula, bila dia terima kat sini, maka dia akan membentuk ion yang bercas negatif, iaitu dikenali sebagai anion. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini lagi, okey, perlu tahu kat sini lagi, iaitu apabila satu nak terima, okey, satu nak lepas, satu nak terima, maka berlakulah dipanggil pemindahan. Okey, nak tulis tu. Biasa cikgu besar, cikgu tulis lain. Okey. So berlakulah yang dipanggil pemindahan elektron. Ni kita panggil pemindahan elektron. Elektron. Okey, pemindahan elektron. Bila satu lepas, satu terima. Okey. Tetapi kalau kita tengok di situasi yang kedua ni, okey, hak ni nak terima. Okey, mu nak terima. Aku pun nak juga. Aku nak, mu pun nak. Bila nak sama-sama nak, maka berlakulah dipanggil, dah mu nak, aku pun nak, berlakulah dipanggil perkongsian elektron. Okey, bila kongsi, maka tidak adalah, tidak ada ion. Kalau sini kita tengok ada ion. Tapi di sini tidak akan ada ion. Yang akan ada adalah molekul. Sebab dia tak bui, dia nak. Waktu pun nak, jadi mu nak, aku nak, maka kita kena kongsi. Aku tak liwi kamu sebab aku nak juga. Okey, hak ni pun kata, aku pun tak liwi kamu sebab aku nak juga. Jadi, dah nak sama nak, maka kita kongsi. Tu kita panggil ikatan kovalen. Jadi, bila kongsi, molekul-molekul ini, dia nak tunjuk kepada awak apa dia? Dia nak tunjuk kepada awak molekul ini, bilangan P dia masih lagi sama dengan bilangan E. Tu molekul, dia neutral. Tetapi kalau ion bercharge positif ini, bila dia lepas, maka bilangan P dia lebih besar daripada E. Hal ni pula, bila dia terima, maka bilangan P dia lebih kecil daripada E. Bila P dia lebih kecil, E dia lebih besar, dia akan jadi negatif lah. Okey, kalau P dia lebih besar, dia akan jadi positif.
P lebih besar daripada E ataupun P lebih kecil daripada E bergantung kepada lepas ataupun terima elektron. Sebab itulah kita kalau daripada atom dia boleh jadi ion. Ion positif atau ion negatif. Bila dah jadi ion, bilangan P dengan bilangan E dah tidak sama ni. Dah tidak sama. Okey, itu konsep asas yang perlu awak tahu ni. Dari segi nak membentuk ion daripada atom. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, so kalau tak ada, kita pergi kepada seterusnya. Okey. Bila kita kata, okey, sebatian ion ini. Okey, cikgu ambil sebatian ion dulu ya. Sebatian ion. Okey, okey, bila dia berlaku apa dia? Berlaku pemindahan elektron. Cikgu ambil contoh senang. Okey, sebatian ion. Cikgu nak ambil sebatian ion pembentukan sebatian okey, sebatian ion pembentukan sebatian magnesium. Magnesium klorida. Contohlah magnesium klorida. So magnesium klorida bila kita nak menyatakan tentang pembentukan sebatian ini, maka kita kena tahu bilangan proton dulu. Okey. Jadi kita tahu Mg ni dia punya bilangan P dia adalah sama dengan 12. Okey. Manakala bilangan P bagi Cl, okey, Cl ni, ni Mg ni Cl ni, Cl adalah sama dengan 17. Kenapa kita perlu tahu bilangan P? Sebab kita nak tahu bilangan E. Hak ni pun 12, bilangan E, hak ni pun 17 juga. Jadi daripada bilangan E, maka kita kena tulis susunan elektron lah. Yang ni 2.8.2. Yang ni 2, okay, susunan elektron kat sini 2.8.7. Makna apa yang berlaku di sini? Okey, hak ni nak lepas 2. Hak ni nak terima 1 je. Ni nak terima 1 je. Sebab dia nak jadi 8, 7 tambah 1 je. Maka kena ada 1 lagi duduk sini. Okey, kita kena buat 1 lagi mari duduk sini. Okey, susunan elektron, 1 lagi atom 2, 8, 7. Okey, maknanya ni 1 atom klorin, ni 1 lagi atom klorin. Okey, 1 ambil, 1 ambil, maka jadilah kalau kita tengok susunan elektron baru dia 2, 8, 8. Oh ni jadi 2, 8 sebab dia lepas. Okey, jadi bila 2, 8, elektron dia 10. Tapi proton dia 2 belah. Jadi proton dia lebih 2. Maka dia akan menjadi ion Mg2+. Hak ni pula klorin ni asal dia 17. Ni 17. Bila dia terima 1, dia jadi 18 dah. 18 maknanya elektron lebih 1, maka dia menjadi ion Cl-. Okey, itu proses dia. Okey, bila dia jadi Cl-, maka ni ada ion, ni ada ion, ni ion positif, ni ion negatif, maka ion positif dengan ion negatif ni tertarik satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Kuat ni. Bila kuat, sebab itulah kita akan belajar bahawasanya takat lebur, takat diri sebatian ion ini tinggi. Okey. So, kalau katakanlah kita nak bercerita, nak menulis tentang pembentukan sebatian ion ini. Jadi bila kita nak menulis pembentukan sebatian ion ini, step yang pertama adalah kita kena tulis susunan elektron. Katakanlah kita nak terangkan. Okey, ni secara ringkas saja kita letak dalam kepala draft kita. Inilah berlakunya sebatian ion, pembentukan magnesium klorida contoh. Jadi kalau kita nak terang dalam bentuk ayat, maka step yang pertama kita kena tulis sebab apa tu, kita kena tulis susunan elektron dulu. Okey, so kita pun tulis susunan elektron. So susunan elektron bagi atom. Ni kalau susunan elektron dia adalah untuk atom. Maka kita tulis atom Mg ialah 282
manakala atom Cl ialah 287. Okey, selesai step yang pertama. Kita mula dengan susunan elektron. Jadi bila kita tengok susunan elektron, hot tu 282, hot tu 287, maka dia tidak mencapai susunan elektron oktet. Jadi kita pun tulislah kedua-dua atom adalah tidak stabil. Nah, sebab kita tahu stabil adalah susunan elektron gas adi. Okey, ni tidak gas adi. Jadi tak stabil. So tak stabil mestilah dia nak mencapai susunan elektron yang stabil. Jadi untuk mencapai susunan, okey, susunan elektron oktet yang stabil. Okey, apa yang dibuat? Maka kita pun royak satu-satu. Kita royak satu-satu. Maka kita pun katalah setiap atom Mg menderma 2 elektron membentuk ion Mg2+. Kita pun royak ni. Dia derma 2 elektron. Apa yang berlaku kepada klorin pula? So kita pun royaklah setiap atom klorin, ataupun kalau kita nak buat ringkasan kita buat Cl. Okey, boleh juga. Okey, setiap atom klorin menerima elektron ataupun nak menerima satu elektron, membentuk ion Cl-. Okey. Kemudian dah ada ion, kita nak royak pasal daya pula. So kita katalah ion Mg2+ dan ion Cl- tertarik satu sama lain oleh daya tarikan ni tak muat sekejap. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. Bila tertarik, maka sebatian ion terbentuk dengan formula MgCl2. Okey. Boleh ke? Boleh follow kan ni? Boleh, cikgu. Okay, so kita boleh lukis dia punya pembentukan ion dia. So kita boleh tulis Mg dekat tengah, ni nukleus dia. Okay, so petala ada 2. So 1, 2. Okay, petala pertama ada 2. Petala kedua ada 2, 4, 6, 8. So bila dia lepas 2, dia jadi ion Mg2+. Maka kita ada Cl lagi. Cl ni nukleus dia. Ni petala pertama, ni petala kedua, ni petala ketiga. So ni elektron 2. So ni 2, ni 4, ni 6, 8. So kita ada 2, 4, 6, 8. So kita ada charge negatif. Jadi kita nak lukis satu lagi sebelah magnesium pun tak apa, ataupun kita lukis 2 kat depan ni pun tak apa. Ni kita panggil ikatan ion. Tapi lebih baiknya awak lukis magnesium dekat tengah, Mg dekat tengah, okey, Cl dekat tepi, Cl ni dekat tepi. Hak ni paling baik lah. Hak ni paling baik lukisan dia ni. Okey, tadi cikgu tidak setting molek, cikgu lukis lagu tu. Jadi hak ni paling baik lukisan dia. Okey. So selesai untuk ikatan ion. Okey, selesai untuk sebatian ion. So cikgu pergi kepada sebatian kovalen. Okey. Katakanlah cikgu ambil masih lagi sebatian ion, tetapi cikgu nak ambil ikatan lain. Okey, ikatan lain. Katakanlah cikgu nak ambil ikatan antara katakanlah antara natrium
dengan natrium. Sekejap dia. Natrium dengan oksigen katakanlah. Natrium dengan oksigen kan ni. Okey. Jadi bila kita buat natrium ni, dia punya P dia adalah sama dengan 11, O adalah sama dengan 8 kan. Okey, so kita start sama juga. Point dia sama ni. Okey, kita start dengan susunan. Susunan elektron bagi atom natrium sini ialah 2.8.1. Okey, manakala O ialah 2.6. Ayat yang kedua sama, kedua-dua atom adalah tidak stabil. So untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, setiap atom Na, kita tengok Na. Na ni dia derma berapa? Elektron valence 1, maka dia menderma 1 elektron. So bila derma 1, dia membentuk ion Na+. Okey, kita ambil template ni ya untuk kita cerita ikatan lain. Okey, kemudian setiap atom oksigen. Okey, oksigen nak berapa nak jadi 8? Dia nak 2 lagi. Okey, menerima 2 elektron. Okey, setiap satunya membentuk ion O2-. So dia terima 2, dia membentuk ion O2-. So kemudian step yang seterusnya, ion kat sini dah jadi Na+ dan ion O2-. So tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Maka sebatian ion terbentuk dengan formula Na2O. Ini kalau kita nak cerita untuk sebatian ion natrium oksida. Jadi kita guna template yang sama. Okey, kita just tukar-tukar je dia punya atom-atom. Okey, so lepas tu barulah kita draw. Draw yang ni kita boleh draw Na duduk tepi, O duduk tengah, O duduk tengah, Na duduk tepi, Na duduk tepi. Okey, boleh juga. Ataupun kita draw macam ni, so ni O, sini Na, tetapi letak 2 depan, Na pun boleh. Okey, so cikgu rasa tak ada masalah. So kita pergi kepada ikatan covalent. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Yang lain pun tak ada soalan Senyap tu maknanya tak ada soalan lah ya. So kita pergi kepada ikatan yang kedua, iaitu kita masuk sebatian covalent. Sebatian covalent ataupun kita katakan kita nak cerita pasal ikatan covalent. Okey. Ikatan covalent. So ikatan covalent, katakanlah cikgu ambil contoh ikatan covalent adalah antara karbon dioksida ataupun senelah kita ambil hidrogen fluorida. Hidrogen fluorida. H dengan F. Hidrogen fluorida. Lebih senang tak hidrogen fluorida? Tak banyak sangat. Okey, hidrogen fluorida. Hidrogen fluorida. So kita tahu hidrogen dia punya P dia sama dengan 1, hak ni P dia sama dengan 9 kan. So kalau kita tahu E dia sama dengan 1, E dia sama dengan 9, susunan elektron yang ni jadi 1, susunan elektron yang ni jadi 2.7. Maknanya yang ni nak 1, yang ni nak 1. Jadi apa yang berlaku kat sini, dia kosi lah. Okey, oleh kerana mu nak 1, hak ni pun nak 1, maka dia pun kosi 2 ni. Dia kosi. Bila kosi, susunan elektron ni dah jadi 2, susunan elektron kat sini dah jadi 2.8. Tapi dengan cara dia berkongsi. Bagaimana kita nak lukis berkongsi ni? So lukis dia. Okey, ni H. Okey. Okay, kalau kita nak lukis dari segi perkongsian ni, so kita boleh kata ni H. Okey. Ni nukleus bagi H. Maka ni petala pertama. Dia pun letak sini. Maka H pun, apa tu F pun mari. Ni nukleus bagi F. Ni shell pertama bagi F. Okey, ni kedua bagi F. Okey, so kita boleh lukis ni. Okey, elektron di shell pertama. Ni elektron di shell kedua. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, gitu. Tu kita panggil ikatan kovalen, dia kosi lagu tu. Ataupun kita ada juga yang dipanggil Lewis structure ataupun kita panggil struktur Lewis. Dia suruh lukis sama ada lukis susunan elektron macam inilah kalau susunan elektron. Kalau dia suruh lukis struktur Lewis, maka kita boleh buat H, ikatan tunggal dengan F, seni elektron F. Gitu. Ni kita panggil struktur Lewis. Kita panggil struktur Lewis ataupun juga boleh kita buat H kat sini F. Macam tu. Jadi kita tahulah kalau struktur Lewis kita boleh boleh tengok dari segi garis. So maknanya satu garis maknanya sama dengan satu pasang elektron sedang berkongsi. Tu. Sebab itulah kalau kita ambil dalam kumpulan sebatian karbon C double bond C, maka ikatan Dobel ini menunjukkan dua pasang elektron sedang berkongsi. Okey. So macam mana kita nak menerangkan? Okey, menerangkan dari segi sebatian ion dengan pembentukan sebatian kovalen ini. Kalau katakanlah kita nak menulis ayat, kita nak terangkan. So katakanlah awak diminta terangkan. Okey. Jadi kita kena start sama juga. Okey, sama juga dengan atas. Apa di atas? Kita start dengan susunan elektron. So kat sini pun kita start dengan susunan elektron jugalah. Okey, start yang poin yang pertama, susunan elektron. So bagi atom H ialah 1. So manakala susunan elektron bagi atom F ialah 2.7. Okey, bila 1 dengan 7 dia belum mencapai susunan elektron gas adi, maka kita tahulah bahawasanya kedua-dua atom adalah tidak stabil. Okey, so dah tidak stabil, nak capailah susunan elektron stabil. So untuk mencapai susunan elektron, kat sini lain sikit. Sebab hidrogen ini kalau dia ambil satu, dia jadi dua. Untuk mencapai susunan elektron kalau dua, kita panggil duplet. Yang stabil bagi H dan susunan elektron oktet. Oktet. Okey, yang stabil bagi F. Tu. Jadi susunan elektron duplet bagi H dan susunan elektron oktet yang stabil bagi F. So buat apa? Dia bila dia nak kongsi, dia kena menyumbang. Dia ada perkataan menyumbang. Kalau tak ada sebatian ion, dia ada perkataan menerima, dia ada perkataan menderma. Tetapi kat sini dia panggil menyumbang. So kita pun kata tulis perkataan setiap lah. Okey, setiap. Setiap atom H ni menyumbang satu elektron. Bila dia nak satu, dia kena sumbang satu, wajib. Kalau dia nak satu, dia sumbang dua, memang tak boleh. Ataupun dia nak dua, dia sumbang satu, tak boleh. Jadi kalau nak dua, sumbangkan dua. Kalau nak satu, sumbangkan satu. Kalau nak tiga, sumbangkan tiga. Okey. Jadi setiap atom H menyumbang satu elektron. Okey. Manakala setiap atom F menyumbang satu elektron untuk dikongsi. Dua-dua kena menyumbang. So dah sama-sama sumbang, barulah dia kongsi. Jadi itu pun katalah setiap atom H berkongsi. Okey, oleh kerana satu dengan satu dengan satu, maka berkongsi sepasang elektron setiap satunya dengan
Berkongsi bukan setiap satunya sebab dia so je. Sebab dia so je. Berkongsi sepasang elektron. Sebab dia so je. Sepasang elektron dengan atom F. Bila dia kongsi maka sebatian kovalen terbentuk dengan formula H. Tu kita nak cerita dari segi pembentukan sebatian kovalen. Dan kalau kita tengok poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga sama saja dengan atas tadi. Mula dengan susunan elektron, kemudian kita cerita tak stabil ni. Yang ketiga nak capai susunan elektron oktet. Jadi kalau ion, derma, trima. Okey, tetapi kalau sebatian kovalen dah mono akuno, maka kita kena menyumbang. Okey. Atom H sumber 1, atom F sumber 1. Bila sumber 1, maka dia capai oktet. Hak ni sumber 1, dia capai duplet. Oktet dengan duplet ni kita kena royak lah. Okey, sebab dekat situ kita nak tengok pelajar boleh kenal pasti dah oktet ataupun duplet. Kalau sumbang, hak ni sumbang untuk mencapai susunan elektron yang stabil saja, tak ada perkataan oktet, maka kita tak boleh nak bagi markah sebab kita nilai bahawasanya pelajar tu tak tahu oktet gapo, duplet gapo, maka dia nak selamat, dia kata mencapai susunan elektron yang stabil, maka tak boleh markah kat situ. Okey, boleh ne? So bila dia menyumbang, maka barulah dia boleh berkongsi. Okey, kalau tidak sama-sama menyumbang, tak boleh kongsi lah. Okey, jadi barulah terbentuknya sebatian kovalen. Okey, dah selesai sebatian kovalen. So ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu, Ya. kalau tak guna menyumbang, kita guna berkongsi, salah ke? Hilanglah satu markah. Tak ada menyumbang. Oh, okay. Okey. Thank you, cikgu. Nampak dah dia punya point ni. Point yang pertama menyumbang dulu kan menyumbang ni. Jadi kalau markah kat sini, satu duduk sini, yang ni tak ada markah sebenarnya kita tulis ni sebab kita nak menceritakan yang ni. Kalau yang ni tak ada, yang ni kita kata tak boleh markah gitulah. Okey, jadi lepas tu barulah kita ni point yang kedua. Okey, ni point yang ketiga, ni point yang keempat. Okey, 4 markah di situ. Jadi kalau tak buat perkataan menyumbang, awak terus kata perkataan berkongsi, so awak tak dapat 4 markah lah, dapat 3 saja. Okey, boleh. Sama juga dekat atas ni kan, macam mana kita nak bagi markah, so markah yang pertama duduk di sini. Hak ni kena ada. Okey, kemudian macam persamaan kimia kan, ratio kena ada, tapi tulis ratio bukannya bagi markah. Tulis ratio tu sebab kita nak tahu mol yang kita nak kira tu kan. Ni pun samalah, kita nak ayat dia tak stabil. Tak stabil, dia nak capai susunan elektron oktet yang stabil. Dan sebab itulah dia derma di elektron sebab dia tak stabil. Kita nak cerita ayat kita. Hak ni adalah kita nak cerita ayat poin yang kedua ni. Poin yang kedua ni. Iaitu setiap atom. Ni banyak sikit. 2 gini. Lepas tu barulah dia pergi kepada poin yang ketiga, poin yang keempat dan poin yang kelima. Sebatian ion ni dia banyak sikit markah berbanding dengan sebatian kovalen. Okey, so barulah pergi kepada biasanya kalau lukis diagram ni dia bagi markah 2 markah iaitu 6 campur 7 lah. Okey, 2 markah kat situ untuk drawing. Macam yang ni pun kalau drawing dia bagi markah 5 campur 6. Jadi biasanya kovalen dia sikit sebab dia menyumbang ini dia diberi bawah 1 poin sahaja. Okey, sebab hal ni bila dia menyumbang dia bentuk benda. Bila dia derma dapat benda lain. Bila dia menerima dapat benda lain. Ni nak nilai. Kalau derma dapat ion positif, kalau terima dapat ion negatif. So dekat situ dia bagi markah suku-suku. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya cikgu? Ada apa-apa lagi nak tanya cikgu? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Iaitu kita ada sebatian ion. Tadi kita buat sebatian kovalen. Okey, apa yang kita tahu tentang jenis zarah? Okey, ion
jenis zarahnya ion lah kan. Okey, lepas pada tu covalent ini jenis zarahnya adalah molekul. Okey. Lepas pada tu apa yang kita perlu tahu lagi adalah bila ion dia ada charge positif, dia ada charge negatif. Jadi positif dengan negatif ni ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Tok tahu kan? So, bila kuat, kita pergi lagi ni. Kita pergi lagi. Apa kita boleh tahu? Dah ada perkataan kuat ni. Okey, kuat ni. Okey, menyebabkan sifat bagi sebatian ion, dia punya takat lebur dan takat didih dia tinggi. Yang perlu tahu. Yang kedua, keadaan jirim pada suhu bilik adalah pepejal. Lepas tu molekul ni, kita ada molekul. Okey, nak suruh awak nampak, katakanlah cikgu bagi contoh, molekul dia katakanlah Cl2, gas klorin. Cl2, gas klorin. Jadi gas klorin dengan gas klorin ni, dia diikat. Okey, kita kata diikat oleh daya Van der Waals. Van der Waals yang lemah. Bila lemah, maka takat lebur dan takat didih dia rendah. Jadi, keadaan jirim dia pada suhu bilik mungkin dalam keadaan boleh jadi pepejal, boleh jadi cecair, boleh jadi gas. Okey, tu yang awak perlu tahulah. Okey, bila dia apa dia? Bila dia keadaan zarah dia dia punya jenis zarah dia berbeza menyebabkan takat lebur takat didih berbeza. Okey. Jadi bila kita sebut perkataan takat lebur takat didih ni nak habis masa dah ni. Takat lebur takat didih tinggi. Kenapa takat lebur takat didih tinggi? Maka kita wayaklah. Okey. Ion-ion diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Dah bila kuat, maka banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Lepas pada tu kita nak terai pasal ni kita ngaji kena lagu ni lah. Kita boleh kait-kait. Dah apalah takat lebur takat didih dia rendah. Okey, rendah kita nak ayat lemah lah. Tapi kita nak ayat lemah, kalau ion dia ayat ion. Kalau ikatan kovalent kita ayat pasal apa? Molekul lah. Jadi ayat kita bunyi molekul diikat oleh daya Van der Waals yang lemah. So dah lemah? Dah lemah. Kalau kuat, okey. Kalau kuat, banyak. Kalau lemah, sedikit. Sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Okey. Tu yang pertama yang kita perlu tahu, ikatan ion dengan ikatan kovalent. Okey. Yang kedua perlu tahu pula dari segi yang pertama awak perlu tahu dari segi kokondaksian Okey takat lebur dan takat didih. Okey. Yang kedua yang perlu tahu tentang kokondaksian elektrik. Kalau kita tengok kat sini, oleh kerana dia ada ion, maka kokondaksian elektron untuk sebatian ion. Ini kan sebatian ion. Dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan
leburan dan larutan aqueous. Tetapi tidak dalam pepejal. Okay. Bila kita buat pernyataan macam tu, awak kena tahu nak tergai apa. Apa ya dia boleh dalam keadaan leburan ni? Apa boleh? Apa boleh dalam ni? Boleh dalam ni sebab apa? Sebab ion-ion boleh bergerak bebas. Bapa yang tak boleh dalam pepejal? Bapa yang tak boleh dalam pepejal? So, tak boleh dalam pepejal. Bapa tak boleh dalam pepejal, kita kena royak. Boleh royak juga bapa tak boleh dalam pepejal kerana ion-ion tidak boleh bergerak bebas. Bapa tak boleh bergerak bebas? Sebab ni lah. Sebab ni. Dia diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi bila diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat, maka ia tak boleh bergerak bebas. Bila ion tidak boleh bergerak bebas, maka dia tak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okey, yang pertama. Yang kedua, perlu tahu juga bila dia kata leburan, bila dia kata aqueous. Bentuk macam mana leburan? Bentuk macam mana aqueous? Tu kita kena tahu. Okey, leburan ni macam cikgu ayat lah, leburan ni kalau nak buat puding karamel, panah gula tu sampai dia lebur lah. Okey, contohnya katakanlah kita ada leburan NaCl. Jadi ion-ion yang ada dalam NaCl ada ion Na+ dengan Cl-. Tetapi kalau kita kata larutan aqueous, maknanya dia campur dengan air. Contohnya NaCl aqueous, dia tulis aqueous. Maknanya campur dengan air. Bila campur dengan air, ion-ion yang ada adalah Na+, Cl-, H+ dengan OH-. Hak ni kita akan belajar dalam tajuk redox nanti. Redox tu. Dia masuk dalam tajuk redox tu. Okey, so itu yang kita dapat beza. Jadi bila kita study lagu tu lah, kita pergi bakpo. Perkataan bakpo tu kena tanya semua. Okey, sebab setiap bakpo tu ada jawapan dia. Setiap bakpo ada jawapan dia. Okey, so kita pergi kepada ion. Okey, ion. Covalent pula. Okey, so covalent. Turun sini. Dari segi kondaksian elektrik. Boleh ke ion covalent mengkondaksikan arus elektrik? Sedangkan dia dalam keadaan molekul. Jenis zarah dia molekul. Maka dia tak boleh. Tak boleh mengkonduksi. Tulisan besar sangat. Okey. Sorry. Tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Apa? Dalam semua keadaan tak boleh. Sebab apa? Okey. Sebab ia terdiri daripada molekul yang neutral. Molekul yang neutral. Jadi molekul yang neutral tak boleh lah. Tak boleh dalam semua keadaan. Apa makna semua keadaan ni? Ni. Apa makna semua keadaan? Semua keadaan ni dia refer kepada pepejal pun tak boleh, cecair pun tak boleh, gas pun tak boleh. Tu kita panggil semua keadaan. Okey, boleh? Jadi sebab itulah kalau kita ada eksperimen untuk membezakan. Katakanlah awak ada sampel, diberi kepada awak sampel. Ni X, ni Y. Macam mana kita nak kenal pasti X ni? Yang mana satu? Maknanya sebatian ion atau sebatian covalent. Okey, nak tahu yang mana satu? Sebatian ion atau sebatian covalent? Nak buat dekat mana? Cara nak buat ni, kalau kita nak test dari segi takat lebur, takat didih ni payah. Kita buat kondaksian elektrik lah. Lagu mana nak buat kondaksian elektrik? Bubuhlah. Buat larut teh contoh. Dalam keadaan aqueous ni. Bubuh celup. Ni. Elektrod. Sambung kepada bateri. Okey. Sambung kepada mentol. Tengok. Nyala ke tak? Katakanlah ni larutan X. Nyala ke tak?
Lepas tu repeat dengan larutan Y. Kalau hok nyala tu, kita tahu dia adalah, kalau katakanlah kita nampak ada nyala, maka kita tahu dia sebatian ion. Kalau tak nyala, ia adalah sebatian kovalent. Okey, ada soalan nak tanya? Dah habis dah lah cikgu nak cover hari ni. Okey, so kemudian kalau kita malam esok kita cover untuk ikatan hidrogen, ikatan datif dan ikatan logam, dan kita habislah tajuk ikatan ion. Okey, apa tu sebatian ikatan kimia. Jadi kita pergi kepada menjawab soalan. Ada soalan nak tanya lagi ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada ya? Okey, sekejap.